Halo, apa khabar semua? Saya Lisako dari Kelantan. Kita sudah banyak hari tidak berjumpa ya. Okey, hari ni nak cerita tentang ni. Apa dia? Sengkosobo. Apa sangat yang dia orang gila-gilakan Sengkosobo ni? Kan? Jadi hari ni ada kesempatan, so saya nak bercerita sikit tentang ni. Produk Zenkozobo, produk terbaru daripada PE International. Okey, Zenkozobo ni ia adalah sejenis enzaim. Lepas tu kita fahamkan kat sini apa dia sebenarnya enzaim tu. Enzaim tu kat badan kita tu semula jadi ia dah ada dalam badan kita, so ia berfungsi sebagai pengubah makanan yang kita ambil tu kepada tenaga, kepada nutrien. Dia juga ialah sebagai penyokong untuk setiap reaksi biokimia yang kita jalankan ni. Hari-hari aktiviti harian kita ni, bila kita ketawa, kita bercakap, kita berfikir, kita tidur, kita menyanyi, kita marah-marah, semua itu adalah aktiviti tindak balas biokimia yang berlaku dalam badan kita. So dia disokong oleh enzaim. So tengok kepentingan enzaim itu. Sampai ada seorang penerima Nobel ya, Nobel kimia. Dia pernah berkata bahawa enzaim kita ni sama pentingnya untuk sebiji mentol tu sebagai umpama arus elektrik. Kalau tak ada, tanpa arus elektrik, so mentol itu tidak akan bernyala. So mentol itu tidak akan berfungsi. Tak ada kebaikan yang kita terima daripada mentol tu. Sama juga badan kita, tanpa enzaim badan kita tidak dapat berfungsi, kan? Okey, so kita ada enzaim dalam badan kita yang saya sebutkan, tetapi kerana faktor-faktor ini yang akan saya katakan nanti saya ceritakan ni, ia mengakibatkan enzaim kita kehausan. Faktor pertama yang memang tidak dapat dinafikan ialah masalah bila kita umur makin meningkat, bila kita makin tua, enzaim kita kehausan. Lepas tu dengan gaya hidup hari ni yang suami isteri terpaksa bekerja, terpaksa menanggung stres. Stres kerana kerja, stres kerana masalah keluarga. Stres hari ni nak masak apa, nak makan apa, nak beli lauk apa, itu juga satu stres, kan? Lepas tu dengan gaya hidup yang ada orang dia tabiat merokok. Bukan kata kita saja yang merokok ya. Bila kita bergaul dengan orang sekeliling kita yang juga berokok, kita juga mendapat asap rokok tersebut, kan? So kita juga ada percentage untuk enzaim dalam badan kita kehausan. Lepas tu ada yang suka ambil minuman keras. Memang itu benda yang tidak baik untuk kesihatan. Lepas tu jenis makanan yang kita ambil, suka makanan segera, suka makanan yang mudah. Bayar saja dapat terus boleh makan. Makanan segera, makanan yang sekarang ramai-ramai orang buat COD, kan? Sebab kita nak permudahkan. So makanan yang kita ambil tidak sihat, kurang sihat. Lepas tu memang keseimbangannya tak ada. Macam kita hari ni, kita makan apa hari ni? Kalau kita makan daging gulai, kita makan daging kutuk, kita makan ayam pericik, kita makan ikan goreng, kita makan sayur masak lemak, semuanya makanan yang kita ambil tu dah dimasak lama dengan suhu yang tinggi, kan? So enzaim dalam makanan tersebut telah hilang, telah rosak. So enzaim dalam badan kita diperlukan untuk mencerna makanan yang kita ambil tu. Ia juga menyebabkan enzaim dalam badan kita kehausan. Juga untuk wanita hamil, kita perasan tak? Bila kita hamil ya, untuk kandungan pertama, bila kita lepas pada hamil, lepas pada bersalin, kita nak kembalikan slim. Nak slim kembali cepat, kan?
Bila anak kedua, anak ketiga mula ada masalah. Mulalah rambut gugur lah, rambut jadi uban lah, mulalah naik jerawat lah, kan? Ada masalah, banyak-banyak masalah setelah melahirkan anak ketiga, keempat, kelima berbanding dengan anak pertama. Sebab enzim kita dah kehausan. Sebab kita mengandung, kerana kandungan baby juga perlukan tenaga. So kita banyak mempergunakan tenaga, mengakibatkan enzim kita juga kehausan kat situ. Juga kerana kita kadang-kadang jatuh sakit, suhu badan kita tinggi, itu juga memberi kesan kepada enzim dalam badan kita. So dengan faktor-faktor yang saya ceritakan tadi tu, enzim kita jadi kehausan lah dalam badan kita. So dia akan mengakibatkan apa? Punca dah tahu, lepas tu kita kena tahu akibat pula. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan mudah letih, lesu. Walaupun dah makan tu rasa letih, rasa mengantuk. Ada tak macam tu? Lepas tu kita akan masalah pencernaan, akan ada masalah bila lepas makan tu rasa perut tak selesa, memulas, kan? Ada orang tu tak boleh makan cheese, lepas makan cheese memulas perut tu. Tak boleh nak cerna. Lepas tu sendawa juga sangkut paut dengan masalah penghadaman. So rambut pun jadi rapuh, kan? Naik uban, jadi banyak uban. Tiba-tiba jadi rasa banyak uban. Lepas tu masalah kulit juga. Kulit jadi kusam, nampak tidak berseri. Walaupun guna skincare pun nampak masih tidak berseri, kusam. Lepas tu mulai ada masalah jelagat. Bukan saja kat muka ni, ada orang tu dia sampai kat tekak tu bintik-bintik hitam, kat lengan-lengan semua, kan? Itu juga kesan daripada enzim kita dah kehausan. Kerana enzim ni bila dia dah kurang, kan, dia mengakibatkan sistem metabolik dalam badan kita ni. Sistem metabolisme dalam badan, sistem pencernaan, sistem perhadaman juga semua terlibat. Kerana enzim kita ni kurang, kehausan dalam badan. Satu lagi yang kita takut ialah masalah obesiti, masalah gemuk. Rasa-rasa tak makan banyak, kan? Tengok orang rumah, orang lain-lain pun makan, kita pun ikut-ikut makan. Tapi kenapa kita cepat sangat gemuk? Tak boleh nak slim, tak boleh nak kurang, tak boleh nak slim. Lepas tu masalah masuk toilet, jarang-jarang saja boleh masuk toilet, jarang-jarang saja buang air besar. Itu juga masalah tu yang mengakibatkan setelah badan kita kekurangan enzim. Ada juga orang yang sangat kurus kering, makan banyak tapi tidak berisi. Tak tahu pergi mana yang dia makan tu, tak berisi. Kerana enzim situ, enzim bermasalah, metabolisme bermasalah, ia tidak dapat dihuraikan makanan yang kita makan tu kepada nutrien, kepada tenaga. Itu semua masalah kerana enzim dalam badan kita kehausan. Nampak kat situ kepentingan enzim dalam badan. Dulu sebelum saya menyertai bidang BE ni, dalam bisnes PE, dalam bisnes produk kesihatan, saya pun tidak faham tentang benda-benda macam ni. Kita rasa kenapa dia tu makan kurang tapi tak gemuk, saya makan pun sama dengan dia tapi saya gemuk. Kita pun tak tahu, so kita ambil lah benda nak diet tu, tapi benda tu tak galakkan ambil, sebab dia akan mengakibatkan masalah kesihatan. Juga ada juga masalah macam kadang-kadang kita makan ubat atau vitamin atau sup-sup herbal, kan? Kalau untuk orang Chinese, kita masak minum sup herbal apa, ada orang tu dia tak tahan, dia makan tu terus dia naik ulcer naik lah, pening kepala lah, sakit kepala lah. Itulah simptom dia, kita punya enzim tu dah kurang dah. Kita punya sistem metabolisme dah nyalakan lampu merah, kita dah bagi signal dah. Tengok kita faham tak faham. Kat situlah. So kita untuk menambahkan enzim dalam badan kita, sebenarnya kita boleh ambil melalui sayuran atau buah-buahan. Sayuran tu maksudnya sayuran mentah,
sayuran yang belum kena suhu panas, belum dimasak dengan suhu yang panas yang tinggi. Kalau kita masak dah, macam sayur lemak tu kita dah masak dah kan, so dia punya enzim dah kurang, dah hilang kat situ, dah rosak kat situ. So kita digalakkan ambil buah-buahan, ambil sayuran. Kalau boleh kita makan ulam. Macam kita orang Kelantan, kita boleh kata tiap-tiap hari kita makan ulam juga kan. Tapi kita kena ambil banyak-banyak jenis lah. Kalau boleh ya, mereka cadangkan kita ambil satu hari tu kita ambil buah-buahan dengan sayuran yang 5 color, 5 jenis. So kita dapat enzim yang berbeza-beza. Sebab enzim dalam badan kita ni banyak, lebih daripada 3,000 jenis enzim dalam badan kita ni. Dia banyak jenis. Satu nak cerita tu dia banyak. So kita ambil banyak-banyak jenis color. Color daripada buah-buahan dan sayur-sayuran dalam badan, at least 5 color untuk satu hari. Kalau kita tak nak susah-susah ya, dan kita tak mampu nak buat, ni benda ni yang saya sarankan. Ambil Senkosobo. Habis cerita. Sebab Senkosobo ni dia buat daripada 98 jenis buah-buahan, sayuran, biji ring, jenis kulat, jenis tumbuhan botanika macam serai, kayu manis. Lepas tu daripada 2 buah negara yang iklim berbeza. 2 buah negara yang tanah sangat subur, macam Brazil kan, kita ada hutan Amazon kat situ. Memang tanah dia subur. Lepas tu air dia pula, air daripada penapisan batu-batu setinggi 2,000 meter. So air dia sangat tinggi, dia sangat tinggi antioksidan. So sayuran, buah-buahan yang dihasilkan kat negara Brazil tu, tengok macam mana dia punya nutrien tentu sangat banyak. So kita boleh rasa macam kita daripada sayur yang kita tanam sendiri kat rumah dengan sayur yang kita beli kat pasar, bila kita makan rasanya beza kan. Sebab sayur yang rumah kita ni kita tak ada racun. Lepas tu air yang kita guna untuk siram pun air yang bersih kan. So hasilnya tentu baik, tentu sangat-sangat kita kata berkhasiat. Begitu juga dengan pilihan sayuran, parti tumbuhan ya, yang kita gabungkan untuk digunakan dalam Senkosobo kita daripada Brazil. Lepas tu daripada negara Jepun, negara 4 musim. 4 musim hasil tumbuhannya tentu berbeza dengan Brazil yang musim iklim tropika kan. So dua jenis ni digabungkan, lepas tu ditapai pula 8 tahun dengan gunakan cara unik tradisional Jepun yang dia orang guna sejak tahun 1979 lagi tu. Dia guna cara tu untuk tapai kita punya 98 jenis parti tumbuhan ni. Ditapai sampai 8 tahun. Tengok betapa lama dia ditapai. Kalau 8 tahun budak dah masuk darjah 2 dah, anak kat rumah tu. Kan kita tengok masa yang diambil untuk ditapai tu. Kalau ditapai begitu lama ya, ia akan menghasilkan enzim yang bermolekul mikro, sangat-sangat halus. Bila kita sebut saja mikro ni, enzim yang bermolekul mikro ni, maksudnya masa kita makan enzim tu, masa kita ambil tu, ia terus diserap oleh sel-sel badan kita. Tak ada pembaziran kat situ sebab molekulnya sangat halus. Kat situ sangat halus. Yang tu yang best tu ni Senkosobo ni. Badan kita serap semua. Lepas tu badan kita dapat terima dia dengan cepat. So kesan dia bagi pada kita tu sangat cepat. Kita rasa mudah, senang, cepat badan kita boleh gunakan Senkosobo ni. Khasiat daripada nutrien daripada Senkosobo ni untuk
kesempurnaan badan kita, kesihatan badan kita. Sebab tu ya, yang pernah saya bagi tengok testimoni yang sebelum-sebelum ni untuk Zenkosobo tu, tengok tak sampai 2 bulan ya, paras gula dia orang dah turun. Yang dekat 20 tu dia turun sampai 13, sampai 10, sampai 9.6. Cepat, dia akan berfungsi sangat-sangat cepat. Kerana ni size molekul mikro, yang sini penting. Lepas tu cara penyampaian dia. Yang tadi saya cerita cara penyampaian tu juga sangat penting ya. Jika cara penyampaian yang tidak betul, tidak elok, tidak bersih, tidak selamat ya, hasilnya adalah racun. Bukan benda yang berkhasiat tapi racun. Tapi nasib baik kita punya Zenkosobo ni adalah melalui penyampaian ya, yang canggih yang digunakan untuk memastikan kualiti pati. So kat sini ya juga nak kata kenapa kita nak kunyah Zenkosobo. Saya tak cerita tadi, kita kena kunyah. Kita tak macam kita tak payah kata nak telan, tak. Kita disuruh kunyah. Kita kunyah. Kenapa? Sebab bila kita mengunyah ya, ia akan membebaskan koenzim dan kofaktor. Dia akan membebaskan benda ni, dan dia boleh boleh merangsangkan ni saraf-saraf kat otak kita ni, untuk budak-budak yang ada masalah macam diorang lambat, macam nak berfikir lah, nak bagi balasan kan lambat, sangat slow ya. Digalakkan makan sebab dia akan merangsangkan saraf-saraf otak kita, terus direct kepada saraf otak kita. So sangat-sangat baik untuk budak-budak yang ada masalah macam lambat sikit dia orang tu, slow. Kadang-kadang you cakap pun dia tengok, dia macam faham tak faham macam tu kan. Juga untuk budak-budak yang sedang membesar, sangat sesuai lah kita punya ni. Lepas tu tadi yang saya cerita koenzim dan kofaktor tu, apa dia sebenarnya? Enzim ni kita tahu ia sebagai enzim, ia juga sebagai koenzim, iaitu ia bila masuk dalam badan kita, dia activatekan enzim yang sedia ada dalam badan kita. So peranan dia sangat-sangat penting lah. Enzim kita yang malas-malas, yang tidur-tidur dalam badan ni, bila saja dia masuk tu, dia macam komander. Dia masuk tu, dia order dah. Semua enzim dalam badan kita, biar bangun, bekerja, buat kerja anda. Macam tu. Sebab tu sangat-sangat cepat kita akan nampak kesan bila kita ambil Zenkosobo ni, produk daripada Jepun ya. Saya rasa dah panjang lebar ya saya sharing hari ni. Kalau ada apa yang tak faham, boleh PM, boleh hello ya. Kalau ada silap cakap apa, minta maaf ya. Minta maaf. Okay, bye-bye.